Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menyaksikan Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan kita ditemani oleh Cikgu Fitri kita daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Dan hari ini kita belajar tentang cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Baiklah Cikgu Fitri, kita teruskan dengan pembelajaran kita teruskan pada hari ini. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Baik. Bagaimana kegiatan manusia ni kadang-kadang terbatas, kadang-kadang kita boleh laksanakan, kadang-kadang tak boleh laksanakan disebabkan oleh pengaruh cuaca dan iklim. Kita ambil contoh iklim khatulistiwa, iaitu iklim negara kita, iaitu kegiatan pertanian. Kita ambil contoh kegiatan pertanian. Kenapa? Ke negara kita ni sumber kegiatan ekonomi kita adalah berkaitan dengan pertanian. Dia tambah iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Bagi iklim khatulistiwa membolehkan pelbagai jenis tanaman ditanam. Dia gambar yang dipaparkan di slide sekarang ada ladang kelapa sawit. Dan ada ladang teh. Mungkin kalau pergi Cameron memang tak. Orang kata kalau pergi Cameron tak sah lah, tak ada bukti lah sampai ke Cameron Highland tu kalau kita tak pergi kat ladang teh. Berlari-lari di ladang teh, rebah di ladang strawberry. Itu biasa yang berlaku. Itu adalah kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Kegiatan pertanian dapat diusahakan hampir sepanjang tahun. Maksudnya tak pernahlah miss. Memang kita boleh sentiasa menanam. Contoh yang diberikan tadi, kelapa sawit, getah, durian. Kita boleh tanam durian negara kita sebab kita ada cuaca panas, matahari, ada hujan dan lembap. Seterusnya adalah penanaman padi, getah, kelapa sawit, koko, kopi dan kelapa dijalankan sepanjang tahun. Suka minum kopi, Billy? Suka je. Suka. Nanti datang ke Bentong kita belajar kopi. Kita teruskan. Kawasan tanah tinggi yang mengalami suhu antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius seperti Cameron Highland, Pahang dan Kundasang di Sabah. Sesuai untuk penanaman teh, sayur-sayuran dan buah-buahan berhawa sederhana. Kita nak tanya kan, dia orang duduk tongkat dengan pen tu kan. Apa buah-buahan berhawa sederhana ni? Nanti boleh kita gunakan. Apa? Apa? Strawberry. Kenapa cikgu tanya? Kita fokus pada SPM. Kenapa cikgu tanya tentang buah? Kerana soalan-soalan saya tanya samping-sampingkan ni, murid-murid calon-calon SPM boleh gunakan sebagai contoh dalam jawapan. Boleh gunakan contoh kerana dalam jawapan dia memerlukan contoh. Jadi kalau murid-murid hampir, kehidupan kita hampir dengan suasana itu, kita boleh jadikan sebagai contoh dalam jawapan kita. Itu adalah khatulistiwa. Kita merantau ke kawasan sejuk Serdana Pantai Barat. Kegiatan pertanian apa? Adakah berbeza dengan Malaysia? Kita teruskan. Musim panas Serdana panas dengan suhu 16 darjah Celsius. Dia dah panas dah. 16 darjah Celsius tu pada dia orang dah panas. Kita sejuk. Dia dah panas. Dan musim sejuk sederhana, sejuk dengan suhu 5 darjah Celsius menggalakkan kegiatan pertanian. Dia panas 16. Sejuk 5. Kita sejuk 21. Panas boleh pergi 32. Berbezalah keadaan dan perbezaan ini turut membezakan kegiatan pertanian. Ini murid-murid di rumah, adik-adik yang bersama saya, calon-calon SPM, boleh faham dua fakta ini kerana fakta ini sangat penting. Dan jika ditanya dalam soalan kertas 1, murid-murid boleh jawab dengan mudah. Mungkin kalau ditanya dalam soalan esei, saya rasa tidaklah, kerana dia memerlukan fakta yang sangat-sangat tepat untuk murid-murid jawab. Cuma murid-murid perlu ingat, walaupun topik ini, bab ini dalam geografi fizikal, murid-murid kena faham dan hafal juga. Faham dulu baru boleh hafal. Kita teruskan. Pertanian campur giat dijalankan di Kepulauan British, Eropah Barat Laut. Pertanian dan peternakan dijalankan dalam satu kawasan yang sama. Antara tanaman yang diusahakan adalah seperti gandum, barli, ubi kentang, bit gula, manakala ternakan seperti lembu dan biri-biri. Berbeza. Tadi kita tanam kelapa sawit. Tanam padi, dia tanam gandum. Tanam gandum sebab apa? Musim panas dia tak panas sangat. Kalau kita tanam padi tak hidup dekat kawasan Eropah Barat ni. Dia kena tanam gandum. Boleh tak tanam gandum dekat Malaysia? Anggut dah, anggut geleng-geleng je. Boleh tak? Tanam gandum dekat Malaysia? Lia. Boleh Tak Lia? Boleh. Tak boleh? Boleh. Tak apa nak anggut? Tak boleh. Ke hang?
Tak boleh saya jawab lah. Murid-murid rumah pun boleh tolong jawab lah. Okey, tak boleh. Boleh tak kita ternak biri-biri dekat Malaysia? Boleh. Tapi biri-biri di Malaysia dengan biri-biri di Eropah Barat tidak sama. Eropah Barat bulunya lebih tebal kerana cuaca di sana sejuk. Kita bulu biri-biri kat Malaysia jarang-jarang sebab panas. Kalau tebal, letih kambing tu. Betul. Okey, panas. Okey. Pertanian di sini dipengaruhi oleh musim dan kaedah penggiliran tanaman, dilaksanakan bagi mengekalkan kesuburan tanah di samping untuk mempelbagaikan ekspor. Sebab dia kena jual barang-barang untuk kegiatan ekonomi dia lah. Dia kena ingatlah, kalau di Malaysia kita tanam padi, tanam koko, kalau di sejuk sederhana pantai barat, dia bagi contoh Eropah Barat Laut, lebih kepada gandum, barley, ubi kentang dan bit gula. Barley ni kalau Fizi pernah minum, bukan limau barley. Barley ni yang warna putih yang kecil-kecil tu. Tu barley. Tu dia bentuk dia macam padi. Tapi dia ditanam tak boleh tanam di Malaysia, ditanam di kawasan yang beriklim sejuk sederhana pantai barat. Ini kegiatan pertanian. Kita nak tanya kan, dia orang tadi tak apa-apa nak angguk, tak apa nak geleng. Kita tahu, tengoklah macam mana dia faham tak soalan ni. Ini soalan objektif. Baik. Siapakah yang nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Aina nampak macam nak jawab. Berminat ya Aina? Senyum je. Silakan Aina. Sila bacakan soalan dulu. Baca soalan, baca pilihan jawapan, baru pilih jawapan mana yang awak rasa sesuai dan tepat. Cepat Aina. Betul dan tepat. Silakan Aina. Apakah faktor cuaca yang mempengaruhi tanaman teh di kawasan beriklim khatulistiwa? Faktor cuaca. Jawapan dia baca pilihan suhu dulu. yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Aina. Aina baca dulu pilihan jawapan dia. A apa, B apa, Baca kesemuanya, C Aina. apa, D apa, baru bagi jawapan. Cikgu tak marah ni, cikgu tu je. Okey. Cikgu tak marah, Silakan. cikgu faham. Okey. A. Suhu sekata sepanjang tahun. Baik. B. Suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Okey. C. Taburan hujan kurang 1000 milimeter. Okey. D. Tiupan angin yang sederhana. Okey. Apa Jawapan jawapan? dia B. B apa? Suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Okey, tengok dia tanya faktor cuaca yang mempengaruhi tanaman teh. Kawasan beriklim khatulistiwa. Dia kena garislah tip untuk jawab soalan objektif. Okey, baca soalan, gariskan apa kehendak soalan, baru buat pilihan jawapan. Jawapan dia B, suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Contoh yang diberikan adalah apa tadi? Cameron Highland dan Kundasang di Sabah. Biasa kan kita dengar tengok dekat pasar raya dan dia jual teh Sabah. Itu ditanam di Kundasang lah. Gunung tertinggi di Malaysia. Bisa tahu gunung apa? Gunung Kinabalu. Pandai. Okey, boleh ambil SPM lepas ni. Okey. Okey, suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Okey. Faham tak? Faham. Mana-mana faham tak? Angkat angguk. Dia angguk ni. Buat angguk geleng-geleng je ni. Okey. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia tadi, bagaimana kegiatan manusia ni dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Sekarang kita tengok bagaimana pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dari segi kegiatan pelancongan pula. Tadi pertanian. Ini pelancongan pula. Cuaca yang panas dan lembap serta pancaran matahari sepanjang tahun menarik minat pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia. Sebab tu kita tengok ramai pelancong-pelancong di negara luar datang ke negara kita disebabkan oleh iklim kita panas dan lembap sepanjang tahun. Antara tarikan pelancong ke Malaysia ialah kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana dan udara yang nyaman seperti Genting Highland, Bukit Fraser serta Cameron Highland Pahang. Dan Gunung Kinabalu di Sabah. Pantai dan pulau juga menarik perhatian pelancong seperti Pantai Damai, Sarawak, Port Dickson, Negeri Sembilan, Pulau Tioman, Pahang dan Pulau Langkawi di Kedah. Semua pulau-pulau ini adalah pulau-pulau yang berjaya menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Dasar laut yang terdapat batu karang pula menarik perhatian pelancong untuk melakukan aktiviti menyelam skuba seperti di Pulau Sipadan, Sabah dan Pulau Redang, Terengganu. Dekat sini saya banyak sebut nama tempat. Kenapa? Sebab nama-nama tempat ni perlu murid-murid ingat untuk murid jadikan sebagai contoh dalam soalan sekiranya soalan ini ditanya dalam bahagian kertas 2 bahagian soalan esei.
Dia kalau esei dia perlukan murid menjawab fakta berserta dengan huraian dan mesti disertakan dengan contoh. Ingatlah, kalau pantai, dekat mana pantai yang menarik di Malaysia, kalau tanah tinggi dekat mana kawasan yang menarik, nama-nama tempat ni perlu murid-murid ingat. Terutama kalau murid-murid yang tak pernah pergi. Kalau pernah pergi ni memang dah biasa. Dari pengalaman, cikgu. Dari pengalaman. Kadang-kadang pengalaman yang murid-murid lalui itu boleh digunakan dalam menjawab soalan. Terutama mata pelajaran geografi ni sebab dia berkisar tentang kehidupan kita. Okey. Tengok kegiatan pelancongan di kawasan sejuk Sederhana Pantai Barat macam mana pula. Okey. Kawasan pegunungan Banjaran Alps Switzerland di pedalaman Eropah Barat, okey, bersuhu rendah dan bersalji. Kita bersuhu rendah tapi tak ada salji. Betul, cikgu. Okey. Kalau ada salji lah rasa hari-hari minum ABC. Okey, sebab tak biasa jumpa. Tapi dia dah biasa. Okey, di Banjaran Alps ni antara lokasi tarikan pelancong utama ialah di Gunung Matterhorn. Betul tak tahu betul saya sebut ni. Puncak Eagle, Mount dan Jungfrau menjadi mahkota pelancongan di bagi Switzerland. Okey, sukan luncur ais dan terjun bebas dari tebing tinggi menggunakan payung terjun menjadi tarikan pelancong pada musim sejuk. Kena ingat juga ni. Walaupun kita tak pernah pergi, nama contoh tempat-tempat ni akan menjadi panduan kepada murid-murid untuk menjawab ni. Nampak macam stres topik ni, memang stres sikit kan. Sebab dia memerlukan kita berpegang kepada fakta. Okey, tak apa. Jangan gigit pen Aina, lapar ke? Okey. Pada musim panas, pelancong mengunjungi kawasan pegunungan di Banjaran Alps untuk menikmati pemandangan glazier. Glazier ni air batu tu ais tadi dia mencair. Mencair. Okey, mencair. Ini kegiatan pelancongan. Berbeza dekat Malaysia. Kita pergi tempat sejuk juga tapi tak ada salji. Dekat sana dia ada salji, dia menjalankan aktiviti apa? Luncur salji. Ada tak luncur salji kat Malaysia? Tak ada. Okey, kita biasa yang ice skating tu kan, yang kat shopping komplek ada kan, yang kasut yang tak ais tu kan. Tu tak samalah macam dekat Switzerland. Belajar pandai-pandai murid-murid di rumah dan murid-murid studio, mungkin satu masa nanti kita boleh merasai pengalaman bermain luncur salji di Switzerland. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi kita tanya terus soalan kepada murid-murid di rumah dan di studio bersama kita pada hari ini. Murid-murid rumah boleh tolong jawab juga. Kerana mungkin dah tahu nanti tiba-tiba samalah soalan ni macam pernah tengok lah. Nanti boleh jawab dalam SPM sebenar. Okey. Siapa nak jawab? Sama-sama. Angkat tangan. Sama-sama. Baik. Lia, okey, baik. Lia dah mengangkat tangan. Sila baca kesemuanya dulu, Lia. Baca soalan. Lokasi pelancongan seperti dalam foto di bawah terdapat di A. Banjaran Crocker, Malaysia, B. Banjaran Alps, Switzerland, C. Gunung Kilimanjaro, Tanzania, D. Gunung Naik Mataung, Myanmar. Jawapan dia B. Banjaran Alps, Switzerland. Banjaran Alps Switzerland maksudnya dengarlah tadi. Okey, dengar ya. Fokus dia adalah lokasi pelancongan. Okey, ditanya tentang Banjaran Alps di Switzerland kerana Banjaran Alps ni adalah suhu apa tadi? Suhu sejuk. Sederhana pantai barat. Abang Fizi dah berhati-hati takut kena tanya sekali lagi. Betul, saya dah ingat dah. Fokus sekali. Okey, murid-murid di rumah, di studio pasti juga fokus. Kerana ini fakta yang memang kita kena pegang, kita kena ingat, kena hafal dan pastikan ia lekat di fikiran kita supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM 2022. Baiklah, kita rehat seketika, kita kembali. Selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.